Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwati fillah, usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian, kami berwasiat kepada kami sendiri dan kepada kamu semua, hendaklah kita takwakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa. Dengan sifat takwa itulah kita dapat kejayaan dunia dan akhirat. Dan kalau itu tersebut Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada semua umat sebelum daripada kita dan umat Nabi kita sama saja, iaitu apa? Allah Subhanahu wa taala ayat wa laqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Aku berwasiatkan kepada umat sebelum daripada kamu ya Muhammad dan umat kamu juga, hendaklah kamu takwakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa. Pada perjumpaan yang pendek ni saya ingin nak beri peringatan kepada diri saya sendiri dan kepada ayah-ayah dan adik-adik abang-abang di sini. Peringatan kepada ibu dan bapa dalam masalah wajibnya kita mendidikkan anak kita. Pada perjumpaan yang pendek ini saya cuba nak sedikitlah berkongsi dengan para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian. Sebab apakah ini maudhu'? Sebabnya iaitu masyarakat kita sekarang
masyarakat kita umuman, di tempat kita tak kira di mana-mana tempat, iaitu berhajatlah kita madrasah sebagai sekolah mula-mula daripada rumah tangga ibu dan bapa, adik kakak, dalam masalah nak gawalkan anak cucu masing-masing. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala royak katana, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jagakan diri kamu. Lagu mana jagakan diri kamu? Iaitu jagakan kamu di atas batasan Allah Subhanahu wa taala. Dari arti kata menjunjungkan apa yang Tuhan suruh dan meninggalkan apa yang Tuhan larang. Kalau kamu boleh buat lagu tu dah, orang tua, ibu dan bapa, adik kakak, mak saudara, maka hendaklah kita selagi wa ahlikum nara. Dan begitu juga orang yang duduk di bawah gaulan kita, orang yang duduk bawah retahan kita hendaklah buatkan mereka itu seperti mana kita jagakan diri kita. Dalam arti kata kita jagakan diri kita di sisi agama, kita boleh jaga. Nasihat kita kena jaga juga orang duduk bawah retahan kita. Dengan itu kalau kita tengok kepada pelaksanaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebagai qudwatun hasanah, Nabi kita sebagai contoh tauladan yang baik bagi umat Islam. Nabi kita saya ibarat, dan ulama-ulama pun ya ibarat seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti maskalah. Nabi kita sebagai amir, sebagai mudir bagi maskalah, bagi jamiah. Maka di bawah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluarkan buah-buah yang Nabi kita didik. Beberapa para alim ulama, beberapa kepandaian, kehebatan, pengalaman dalam bidang masing-masing. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bentukkan akhlak Sayyidina Abu Bakar sehingga digelarkan dia iaitu As-Siddiq, sebenar-benar orang dalam masalah nak membenarkan perkataan Nabi. Nabi membentukkan para alim ulama dalam bidang tafsir seperti Abdullah bin Abbas. Nabi bentukkan seorang qaid, seorang ketua perang seperti Khalid bin Walid. Nabi bentukkan seperti seorang jadi muhandis, seorang yang jadi naqwi sawak seperti Salman Al-Farisi, dan berbagai-bagai para sahabat yang keluarkan daripada madrasah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan yang baik, sebagai idol bagi orang Islam semua. Bukanlah kita ingat kepada Nabi, kita ingat satu rupa cara kita buat peringatan perayaan saja. Tetapi kita kena tengok juga pelaksanaan Nabi dan pongan dia, orang duduk tepi-tepi dia, yang dia boleh keluarkan daripada madrasah dia. Nabi sebagai contoh tauladan yang baik bagi umat Islam. Kalau gitu, pada masyarakat kita sekarang, banyaknya masyarakat kita kata jadi kerusakan, jadi rusak, jadi seolah tak seimbang, tak sama. Kadang-kadang timbulkan daripada perkara luar, kadang-kadang dalam sendiri. Kalau kita tengok, kita kata nasib orang kita pakten ni hak baik, alhamdulillah, we kata we baik lagi. Tetapi anak cucu kita yang duduk sekali dengan kita, anak cucu kita yang Nabi kita perakan, apabila kita sempat nak didikkan dia inilah menjadikan buah yang baik terhadap kita apabila kita tinggal daripada ini dunia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cerita oleh suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahih dia daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apabila seorang adik apabila ia mati, nescaya semua amalan dia akan terputus daripada dia. Malaikat hak tak putus. 3 perkara yang ijma' para alim ulama yang tak putus selama-lamanya sampaikan kepada ibu bapa dan sehingga datang ke hari kiamat. Iaitu yang pertama, orang tua ataupun didik anak dia supaya anak dia menjadi anak yang soleh. Dan dia sendiri tu buat amalan, banyak amalan sedekah. Dan dia sendiri apabila orang ngajar agama, dia masuk majlis ilmi dan mengertikan urusan agama. Hak kita nak setuh sini masalah tu, orang tua apabila sungguh dalam masalah didikkan anak juga sahut yang baik terhadap orang tua. Apabila orang tua, ibu dan bapa hendak baik terhadap anak, pakak dua ni tiba-tiba tubik ke anak yang soleh. Waladun salihun yad'unalah,
anak yang soleh sentiasa dohatakan amalan yang baik kepada dua ibu bapa. Alangkah baiknya kalaulah kita sungguh kita loba, kita sungguh tadi kita masalah kita nak didikkan anak kita. Hari ini kita tengok atau kesamaran, sama ada kesamaran kok balik cara mikir, sama ada kesamaran, kekeliruan kok balik apa syahwat, hawa nafsu, hasuk ke syaitan tu golek ke masuk jalan dua ni. Jalan yang pertama kesamaran kok balik syubuhat, iaitu buat kacaukan cara mikir orang Islam. Apabila orang Islam duk cara mikir molek dah, dia masuk pula terhadap jalan asyahawat, hawa nafsu. Maka dua-dua ni cara-cara yang nak menjadi halangan manusia daripada benar kebenaran, nak menjadi halangan, jadi tuakikan manusia tu tak dapat kejayaan dunia dan akhirat. Iaitu apabila manusia dapat cara mikir tak baik, dapat cara mikir yang pelik-pelik, saya tak akan sapakan pau hak dia di nak pada hari akhirat nanti. Dan apakah lagi di alam kubur, di alam barzakh, dan di alam mahsyar, dan di alam akhirat. Banyak tapak, banyak tempat lagi kita akan lepas. Dan jalan yang kedua iaitu rancangan syaitan nak menyesatkan, nak menyelewengkan manusia melalui jalan apa? Jalan hawa nafsu, fitnatus syahawat, jalan nafsu, bawa marikan perkara berbagai-bagai kepada manusia. Bawa datang perkara yang mabuk, punahkan akal fikiran. Bawa perkara menjadi hiasi terhadap manusia supaya nafsu hak dalam, nafsul amarah kena kepada perkara tersebut. Membawa kepada hasut banyak sekali. Maka zaman kita moden, telefon tu semua ada dalam tangan belakang. Kita yakin ke tak kita duduk di rumah, kita tengok anak kita, anak cucu kita tak pergi di mana-mana tempat, tak hubung dengan alam luar. Tapi alangkah dia duduk dalam bilik dia, supaya dia duduk di mana-mana luar tempat. Itu orang panggil zasa zaman yang tidak bersepadangan. Kalau itu cara kita nak jaga sekarang ni sangat sukar, tapi tidak ada mustahil. Tidak ada mustahil cara yang tersebut. Maka kita tengok apabila seorang saat ni tu beranak tu baik pada dunia. Imam Al-Ghazali tersebut dalam kitab Mau'izatul Mu'minin fi Mukhtasar Ihya Ulumuddin, dia sebut kata seorang budak apabila keluar fitrah kesemulaan jadi dia tu adalah seorang budak yang comel. Ibarat seperti cermin yang kita baru beli, yang kita baru buat masuk dalam rumah kita tu bersih. Seolah kata hati saat itu hati yang bersih, seolah kata bekas-bekas yang bersih. Kalau memasukkan air, kalau masukkan makanan bersih. Tapi alangkah kita tengok kata selepas daripada tu, selepas daripada anak kita hidup beberapa tahun, daripada budak pergi kepada pemuda, daripada pemuda pergi pada remaja, pergi pada orang tua gapo ni, langkah-langkah lagu tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam royak atas asbab yang seorang saat ni tu nak jadi molek ataupun tak jadi molek. Madrasah yang pertama, sekolah yang pertama iaitu dua bapa, iaitu di rumah dia masing-masing. Kalau gitu, kalaulah di rumah dia mendidikkan anak dia, memasukkan perkara yang baik terhadap anak dia sempat untuk nak didikkan anak cucu dia, nescaya anak cucu dia ni lah akan jadi bekas yang baik yang dapat juga manfaat kepada dia. Tetapi Imam Ghazali royak kata kalaulah bekas yang suci tadi di rumah tadi tak sempat nak tarbiyah, nak didikkan anak kita dalam arti kata masukkan perkara tak molek, nescaya seolah kata dia tu seolah kata menjadikan binatang yang tidak ada didikan. Seolah tak nak masuk gapo pun ikutlah. Seolah tak orang tua ni tepat orang tu orang ibu bapa tu satu saja. Seolah tak kasuangkan kelang. Orang tua tu nanti duit je. Tapi tak tanya kata anak kita selepas pada kita hasil duit duk makan gapo, duk guna telefon gapo, duk minum di mana, pergi di mana. Kita tak biasa tanya. Ini adalah tanggung orang panggil mas'uliyah, tanggung kewajipan yang besar terhadap dua ibu bapa. Kalau gitu kita tengok di sini kepentingan yang kita sebut saat ni tu seolah terjadi kewajipan di atas kita masing-masing. Seolah bukanlah perkara yang sunat, tetapi perkara jadi fardu wajib di atas orang Islam semua oleh masalah nak didikkan anak kita. Manusia tu suka kepada anak.
Manusia tu suka kepada anak cucu. Sebab tu Tuhan royak kata dalam Quran surah Kahfi, kita nak baca semua. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun indahu wa abqa. Iaitu anak pinak daripada harta benda, daripada anak cucu, daripada gapo ni adalah hiasan bagi manusia. Kalau gitu Tuhan win nikmat dah kepada kita, hendaklah kita jaga biar baik-baik. Hendaklah kita seolah kata wak sekadar kuasa. ทำทุกวิธีทางที่เรามี seolah kata kita ada kuasa setara mana, kita buatlah setara tu. Kita buatlah setara tu. Hari ini kita tanya anak cucu kita, kita besok ke tak sungguh le masalah kita nak hantar lobo untuk nak hantarkan anak kita ngaji agama, ngaji Quran, ngaji hadis, ngaji tafsir. Kita lobo ke tak perkara tersebut. Maka kalaulah kita hari ini kita hisablah diri kita masing-masing. Kita tengoklah kata anak kita saat ni tu duk makan gapo. Ini adalah kewajipan yang besar sebagai mas'uliyah, sebagai kewajipan orang tua saat itu kena tanya belaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam royak kata kan hadis yang sahih daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita royak kata kafa bil mar'i ithman alla yastar'a mayaul. Cukup pirah kita nak ayat atas seorang itu dapatkan dosa kalaulah dia mencuaikan apa yang orang duduk bawah retah dia. Kalau gitu dia dah jadi molek islah nafsak, dia tu molek dah, maka dia kena buat molek juga anak cucu kita, anak cucu dia. Hari ini kita tidak dah kena duk royak atas alasan kata orang nak buat rana masyarakat duk lagu tu, orang nak buat rana dia nak lagu tu, orang nak buat rana kandak dia kita nak turut lagu tu. Tapi kita kata kita tak sengkat, orang para alim pendakwah semua tak sekat supaya seorang tu nak duduk dalam kepakaran apa-apa, tak sekat dalam pengalaman apa-apa. Tetapi hak mula sekali kita kena tanya anak kita dalam masalah pegangnya, keimanan, sakut pak dengan agama, teras molek dulu. Kalaulah kita cuaikan perkara tersebut, kalaulah kita seolah tak ambil padu dengan perkara tersebut, gapo yang kita tengok kesan tu baik pada masyarakat? Gapo kita tengok kesan tu baik pada masyarakat? Kalaulah perkara tarbiyah, didikan tu tak ada. Sama ada sekolah dua ibu bapa di rumah, sama ada di tempat budak-budak hadanah, sama ada di madrasah, sama ada di jamiah, tidak ada didikan langsung. Kita mari tengok, kita nantilah tengok kata akan timbul satu generasi ni para alim ulama nafsi royak kata ambil daripada mula beranak seorang sehingga sampai kepada umur 45 ataupun 50, satu generasi. Maka kalau kita ihmal, kita mencuaikan cara didikan tersebut, kita akan nanti tengok atau hujung jatuh kepada kita kata timbulkan generasi yang tidak tahu nak pergi ke mana-mana, yang tidak ada tujuan, yang tak tahu kan nak mula mana, kita nak pergi kepada mana-mana. Kalau kita kata menut raitu watun ni, kita kata kita tahu nak wayak lah, menut tiraicut mung mai lek pau mai, kita tak tahu kata nak pergi mana. Kita orang Islam ni mula di mana, kita nak duduk tak gapo, satu hari lagi kita nak jumpa gapo. Kita cuba muhasabah. Hari ni kita kenal lagi Allah Subhanahu wa taala masalah pegang ni. Kita yakin lagi kata risalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai kepada masyarakat. Kita yakin setara mana kata gapo agama Islam. Tiga ni dulu cuba kita hisap di atas diri kita, dan tiga ni juga cuba kita tanya tarbiyah ataupun orang guru nak tarbiyahkan anak kita, tiga perkara ni boleh ke tak kepada anak kita? Tiga perkara ni anak kita dapat boleh padah salah tak faham sungguh ke tak perkara ni tersebut. Tu yang pertama. Yang kedua, kita akan tengok dalam masyarakat akan timbulkan al-fawahish, akan timbulkan benda yang kemungkaran yang sangat besar. Hari ni kita kata orang lepas kepada masyarakat kita, lepas sama ada pelbagai hak gapo hak manusia letak ni, sekadar kata bawa datang dan kata saja. Setara mana dah anak-anak cucu kita duduk tepi-tepi batas pukul 12 pukul 1 tak tidur lagi. Kita kata sekadar kata lepas tu baik kepada anak cucu kita. Anak cucu kita tidur di awal lagi. Tapi anak cucu kita duduk tengok telefon siapa masa mana. Subhanallah. Kita tengok atau masa kita ni tak ada dah. Seolah Nabi kita royak kata al-hijratu
Di zaman kita ni seolah kalau kita duduk boleh pegang dengan agama yang baik, boleh pegang dengan agama yang molek, boleh tarbiyah didikkan anak kita molek, pahala seperti kita hijrah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita mencuaikan tak wakhija di sini, dalam arti kata didikkan anak cucu jadi molek, nescaya kita tengok kata dalam masyarakat, dalam rumah tangga, dalam mana-mana di sekolah pun duduk di rumah jawab mulut orang tua, pergi madrasah balah dengan adik kakak, balah dengan guru, balah dengan apa? Sebab apa? Sebab didik care tak ada. Sebab didik care tu tak sapa kepada kita. Nauzubillahi min zalik. Nauzubillahi min zalik. Itulah kita kata perkara-perkara yang kita nak sampaikan pada sini, mudah-mudahan jadi tercocok bertanamlah kepada kita semua. Mudah-mudahan sampai yang ini jadi manfaat bagi kita, bagi saya dan bagi kamu semua. Dapat kita boleh mikir kata gapo kesel-kesel yang nak membawakan pada masyarakat. Jadi masyarakat tu nak jadi ke salbiyat ke nak jadi ke ijabiyat. Seolah atau tang lop ke tang buak. Itu duduk di kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum kita nak sudah di sini, dan kita mari tengok sedikit daripada kita kata sepatutnya saya nak buih sikit mida-mida gapo kalau kita nak tarbiyah, nak didikkan anak kita hak mula-mula sekali. Yang pertama sebagai syulah daripada mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ayah-ayah dan adik-adik kakak di sini, kata yang pertama kita kena didikkan anak kita duduk di atas pegangan yang sahih, pegangan yang bergantungkan kepada Al-Quran dan Sunnah, pegangan yang dihuraikan oleh para alim ulama yang para as-salafus salih. Hak tu mula-mula. Sekarang ni kita tidak ada alasan kita kata nak pergi cari mana madrasah lagu tu. Sekarang ni banyak dah kita kata apabila anak kita nak pada madrasah tersebut, kita boleh cari sekarang. Ada orang duk mengajak kepada ini manhaj jalanan. Sebab itulah kita kata awal-awal seorang saat ini kena tahu yang sebagai orang panggil natirai bagi manusia ya Tuhan ayat katana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia malaikat manusia dan jin itu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah kita didikkan anak kita sungguh dalam masalah semaya. Dan kita duduk dalam bulan Isra wal Mi'raj, bulan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menugangkan barak pergi kepada Sidratul Muntaha dan jumpa Allah Subhanahu wa taala. Terima ke apa? Terima ke semaya. Kalau itu kita ni dalam bulan tersebut mulai pada hari ni kita minta tanya semua anak kita. Masa 5 waktu tanya semua. Kata kita ni semaya tak pergi. Terutama semaya 5 waktu. Hendaklah kita gapo ni kita hendaklah kita ambil sungguh dengan perkara ni. Sebab perkara ni adalah suruh Allah SWT suruh terhadap para nabi dan para rasul dan semua orang Islam umuman. Allah SWT royak atana wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Hendaklah kamu suruhkan anak kamu akan semaya dan sabar di atas itu amalan. Bukan senang kita nak semaya, nak mari semaya terutama semaya subuh, semaya zuhur, semaya asar. Bukan senang. Tapi hendaklah kita hak tujuan kita kena tanya, iaitu itulah. Yang ketiga sebagai terakhir kita nak menyudahkan di sini, iaitu hendaklah kita ngajar sendiri anak kita Quran. Hak ni kita jangan tinggal sebagai fardu ain di atas orang tua masing-masing, kena ajar. Pahala itu kita kata kita tak pandai, kita anak kita saya belajar kita kena derma duit supaya anak kita boleh ngaji tempat lain. Hak ni sebagai wajib
So salah tak kewajipan duk tahqiq masing-masing kita kena ajar anak kita Quran. Hak ni wajib, perkara yang diwajib kepada kita supaya kita gapo sat ni? Supaya kita hasilkan anak kita, supaya anak cucu kita boleh buat amalan rati kepada kita selepas kita tak ada sikit lagi. Maka kita tengok di sini dah, kita tengok 2 3 4 perkara yang kita nak royak kepada ahli Jumaat yang saya kasih sekalian. Hendaklah kita sungguh di atas diri kita, di atas orang hidup waratah kita, dan begitu juga sekeliling dengan kita. Inilah saja. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana innana amanna bima anzalna ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullah yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.